Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar warga pendidik daerah Tanah Merah yang dikasihi sekalian. Sebagaimana kita menjenamakan balik slot ini, kita namakan slot ini sebagai daripada Salam PPD menjadi slot Bicara Ilmu. Dan hari ini merupakan hari yang ketiga Bicara Ilmu slot siri yang ketiga. Dan kita telah buat ketetapan bahawa semua guru dan AKP diwajibkan untuk mendengar slot ini 10 minit setiap hari dan dikira proses pembelajaran serta dicatatkan di dalam rekod SPL KPN, iaitu rekod latihan. Dan kita akan gunakan bukan suara saya sahaja tetapi beberapa orang pegawai dari sektor-sektor yang lain untuk sama-sama berbicara mengisi slot ini. Dan jika ianya rakaman yang baik, maka panjang-panjang kalah. Kita putuskan rantaian COVID tapi kita panjangkan rantaian ilmu. Tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dikasihi sekalian, dan hari ini masih lagi lanjutan Hari Guru. Yang saya nak bercerita pada hari ini ialah tentang satu nostalgia indah tentang Hari Guru dengan filem P. Ramlee, iaitu Kisah Cikgu Saari. Cikgu Saari ini ceritanya menjadi popular kerana beliau tidur dalam kelas. Tetapi sebenarnya kita tak nak bincang soal yang negatif itu, ya. Yang kita nak bincangkan ialah tidur dalam kelas ataupun ada aspek lain yang positif yang kita boleh lihat watak Cikgu Saari tersebut yang boleh kita jadikan pengajaran, ya, untuk kita bersama. Baik, pertama, walaupun Cikgu Saari tidur dalam kelas, tetapi dia tetap memberi tugasan kepada muridnya. Yang kita tidak mahu bukan saja tugasan tak diberikan, tetapi kelas pun tak masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun guru besar menegurnya, memarahinya juga, bukan marah, menegurnya, tetapi dia tidak menegur atau memarahinya di hadapan murid. Sebaliknya dipanggil Cikgu Saari berbincang di dalam bilik. Yang kita tidak mahu pemimpin sekolah terutamanya ataupun yang ada jawatan di sekolah sering menegur orang di bawah dengan di depan khalayak ramai, di depan cikgu-cikgu yang lain. Ini boleh menjatuhkan marwah. Okey. Kemudian yang ketiga, cikgu besar yang bernama Muhammad Basar ini dan Cikgu Saari saling menghormati antara satu sama lain sewaktu perbincangan dalam bilik tersebut. Penuh harmoni. Cikgu besar menyatakan penjawat awam tak boleh buat kerja yang lain. Kemudian dia menyatakan bagi pilihan pada Cikgu Saari, kalau nak jadi guru teruskan, tapi kena tinggal jadi pemuzik. Tapi kalau nak jadi pemuzik, tinggal kerja guru. Itu yang dikatakan satu daripada cara diplomasi ataupun perbincangan yang positif antara orang bawah dengan orang atas. Dan apa yang berlaku di situ, nampaknya Cikgu Saari memberi respon yang positif, yang mana beliau dengan tegas menyatakan bahawa beliau sanggup meninggalkan kerjaya di luar itu demi untuk menjadi guru yang baik. Yang kita tidak mahu kalau ada guru yang sanggup abaikan kerjaya demi mengejar pendapatan ataupun kerja luar yang pada fikirannya menjadi suatu kelebihan kepada seorang itu. Itu yang kita tidak mahu. Kemudian yang seterusnya, Cikgu Saari ini nampak dia sentiasa berdisiplin dan kemas semasa berada di sekolah. Tengok dalam filem itu dengan pakaiannya, dengan baju putih bertali leher. Kalau zaman tahun 60-an itu memang habis kemas lah tu. Yang dikatakan beretika. Yang kita tidak mahu, cikgu-cikgu tidak ambil berat tentang etika pakaian, pelampilan diri, nampak selekeh, nampak tidak berwatak guru. Kalau pakai kasut pun kasut yang nampak berkular, tali pinggang itu kepalanya, tepi kepala dah nampak berbulu-bulu. Kalau pakai kopiah pula nampak kuning di tepi kopiah. Tak ada satu daya tarikan. Kita tidak mahu begitu. Kita tiru Cikgu Saari yang kemas.
Kemudian yang seterusnya, Cikgu Sa'ari ini apabila dia dipanggil untuk yang pertama tadi dipanggil untuk ke bilik kerana nak ditegur. Kemudian ada satu masa Cikgu Sa'ari ini kita tengok watak ini apabila guru besar pergi ke kelasnya. Di sini nampak peranan PGB sebagai pemimpin instructional. Dia nak tengok betul ke berlaku perubahan. Didapati Cikgu Sa'ari mengajar dengan baik, ya. Dan pada waktu itu dia kata petang ini naklah hadir mesyuarat. Cikgu Sa'ari pun akur menyatakan dia akan hadir mesyuarat. Walaupun dalam hatinya kata mampulah aku, dia kata dia dah janji dengan kawan kekasihnya nak jumpa pada petang itu. Tetapi dia dikenaki hadir mesyuarat. Cuma adalah sikit kontra di sini, ya. Kita ambil sikit pengajaran. Yang kontranya ialah dia hadir sekejap mesyuarat, ya. Dia buat alasan, ya. Alasan tu sebenarnya kelentong, dia kata dia sakit dan sebagainya. Biasalah, terutama sekali PJB, fahamlah, ya. Kadang-kadang cikgu kita ni ada juga ni watak-watak yang kelentong ini, ya. Watak-watak yang nakal sikit ni. Pandai-pandailah PJB untuk tanganinya. Tapi Cikgu Sa'ari belum dia meninggalkan mesyuarat, apa dia kata? Dia katanya iaitu sempat berpesan bahawa dia akan akur apa keputusan mesyuarat. Bagus dia. Yang kita tidak mahu, guru yang tidak akur keputusan mesyuarat, apatah lagi mengkritik dari luar. Kadang-kadang dia tak hadir pun mesyuarat, asyik mengkritik. Dalam mesyuarat tak bercakap, di luar banyak menjadi tank kosong yang kencang. Itu kita tidak mahu. Okey, kemudian satu lagi, Cikgu Sa'ari merupakan seorang yang setia dan menghormati masa. Dia mematuhi masa. Manakan tidak, sebelum dia pergi ke sekolah digambarkan dia bangun dalam keadaan mengantuk. Faham sajalah, menjadi pemuzik balik awal pagi. Tetapi dia dapat bangun awal. Dia gosok gigi sambil berjalan menuju ke bilik air. Dan pada waktu itu menunjukkan dia jaga masa, dia nak pergi ke sekolah, dia pakai pakaian kemas. Jadi itu yang penting masa. Yang kita tidak mahu watak cikgu-cikgu ataupun staf sokongan yang tidak pentingkan masa, yang tidak pentingkan tugas, ya, kerja lewat malam, pun datang ke sekolah pula lewat dan sebagainya. Yang itu kita tidak mahu. Okey. Kemudian wataknya pada waktu pagi yang positifnya, sebelum pergi ke sekolah dia minum secawang kopi dan sebiji pisang. Itu lambang dia seorang guru yang jaga, ya, sarapan yang seimbang pada waktu pagi, alas perut dulu, ya, supaya tidak rugi banyak masa, kena perlu ke kantin dan sebagainya. Yang kita tidak mahu pergi ke kantin, tak salah, tetapi yang kita tidak mahu pergi ke kantin ambil masa yang lama, berborak, makan sarapan dalam keadaan yang menghabiskan banyak masa, yang kita tidak mahu. Okey. Kemudian satu lagi ialah Cikgu Sa'ari ini dia tidak pernah terbawa-bawa masalah peribadinya ke sekolah, walaupun setiap hari berkelahi dengan jirannya, iaitu yang kekasih yang dia tak tahu berada di sebelah itu, dan dia tak terbawa-bawa dengan perkara ini. Yang kita tidak mahu guru-guru atau staf kita membawa masalah peribadi berada di sekolah dalam keadaan orang kata cetung, tension sana, tension sini. Orang kata warna cikgu tension lagi ni, dia kata kita ni tension, dia kata dia mau tak apalah, dia kata kita ni, dia kata 5 period, campur period kita lagi jadi 6, tension. Sebenarnya dia ada masalah lain. Itu kita tidak nak watak tersebut. Dan yang akhirnya Cikgu Sa'ari ini dia menunjukkan perubahan dan dia dilantik menjadi guru besar selepas itu, yang melambangkan berlaku peningkatan kerjaya. Jadi kesimpulan yang boleh kita ambil juga daripada kisah Cikgu Sa'ari ini juga, iaitu kita lihat yang menaikkan wataknya satu watak, satu ciri yang tak baik, tidur dalam kelas. Tetapi sebenarnya banyak lagi watak-watak yang baik yang kita tidak boleh ketepikan. Ya, ingatan bersama para PGB, pemimpin sekolah terutamanya. Cikgu-cikgu kita kadang-kadang ada masalah-masalah tertentu, tetapi mereka ada kekuatan-kekuatan yang lain. Pandailah cikgu kita mayangi dengan cikgu kita. Cikgu besar ni, guru besar yang bernama Muhammad Basar ini pandai dia mayangi dengan Cikgu Sa'ari. Apabila dia bagi tahu yang bagi pilihan tadi, Cikgu Sa'ari kata dia nak pilih jadi cikgu, sebelum dia keluar bilik itu, ya, sebelum Cikgu Sa'ari keluar bilik, dia sempat panggil sekejap dia kata kalau Cikgu Sa'ari nak bermain muzik sekali-sekala tak mengapalah.
Pandai dia mayangi. Dia bagi juga bukan terus letai angin dak. Jadi inilah yang dikatakan diplomasi dalam kepimpinan, ya. Kepimpinan instruksional cikgu besar tadi, dia pergi tengok sendiri. Saya menarik ayat guru besar. Apabila dia panggil Cikgu Saari masuk ke bilik tu, dia kata apa? Dia kata, sudah 6 kali. 6 kali. Maknanya dia tengok dah 6 kali Cikgu Saari tidur ini. Ini menunjukkan seorang pemimpin yang bukan bergantung kepada surat layan, aduan orang lain, tetapi dia tengok sendiri. Ada bukti yang jelas. Begitu juga slot yang kedua, dia tengok Cikgu Saari mengajar dalam kelas dengan keadaan baik sewaktu dia nak bagi tahu mesyuarat tersebut. Jadi seronok kita tengok watak ini, dan inilah dia kelebihan P. Ramlee, ya, mengolahkan cerita sebagai kritikan sosial, ya, menggunakan isu yang tertentu yang boleh jadi evergreen sepanjang zaman, boleh kita ambilkan pengajaran. Dan sikit lagi saya nak sebutkan sedikit, ya, tentang kekasihnya yang bernama Cikgu Norkiah. Norkiah ini, apabila mak dia dari Al-Usta datang, mak dia semata-mata nak tengok dia ada kerja apa di KL ni. Dia kata dah puas hati lah tengok anak dia dah berada dalam bilik yang baik, maknanya kerja baik lah. Dia tanya, kerja apa? Norkiah jawab dan didengar oleh P. Ramlee di bilik sebelah, dia jadi cikgu. Mak dia kata, cikgu apa? Yang aku tahu kau darjah 6 pun tak lulus. Dia pun jawab, cikgu sekolah buta huruf. P. Ramlee sebelah jawab pelan-pelan, badan pun bengap, dia kata. Jadi apa pengajaran sikit ni, kita janganlah, ya, dalam keadaan anak berada di kota bekerja, janganlah terus 100% percaya, kena tengok juga kerja apa. Jangan anak kelentung kita pula. Itu watak Cikgu Norkiah yang bawa adik dia yang suruh beli pistol cowboy itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, seronok kita, ya, mendengar melihat cerita sebegini, kita dapatkan pengajaran, dan insya-Allah saya akan cuba ulas pula cerita P. Ramlee, cerita-cerita yang lain yang membawa kritikan sosial. Jadi sidang pendengar, warga guru dan staf sokongan sekalian, ambillah masa 10 minit setiap hari. Anggaplah ini merupakan kewajipan kerana diarahkan surat akan menyusun nanti, dan juga anggaplah kita mendengar ini juga adalah menambahkan ilmu dalam konteks berguru demi ilmu, dan kita anggap ini juga merupakan kerja ibadat kerana kita nak mendengar pengalaman ataupun apa-apa yang disampaikan oleh orang lain, terutamanya selepas hari ini slot ini akan dikongsi, pegawai-pegawai saya yang lain pula akan bersama-sama menghantar suara yang seumpama ini, dan mudah-mudahan jam kursus kita pada tahun ini mencukupi. Terima kasih Tuan PGB, SU Ladap, dan yang telah membantu memforwardkan rakaman ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi